Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti biasa kita imbas kembali berita-berita yang besar dan penting sepanjang minggu ini dan apa yang kita boleh jangkakan untuk minggu depan. Sebentar tadi kita dikejutkan dengan berita pemergian Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria meninggal dunia pada usia 82 tahun selepas Allahyarham disahkan positif COVID-19 minggu lepas dan dimasukkan ke ICU di Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh. Sejak dari itu, COVID-19 meragut semakin ramai permata di Malaysia setiap hari, baik yang ternama ataupun yang kurang ternama. Dia membawa kita kepada fokus yang lebih penting, iaitu wabak ini masih lagi jauh daripada berakhir dan perjuangan kita untuk melawannya masih lagi besar. Khasnya daripada segi bukan saja mengikut SOP tetapi daripada segi inisiatif vaksinasi yang kita sedang lakukan dengan secepat yang mungkin sekarang ini. Sebentar tadi sidang media oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan YB Karya Jamaluddin menyebut bahawa CITF atau Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 akan meningkatkan kapasitinya untuk memberi vaksin di Lembah Kelang, akan membuka beberapa lagi PPV, pusat pemberian vaksin di Lembah Kelang dan juga akan turut serta dalam perbincangan dengan pentadbiran di negeri-negeri seperti Pulau Pinang dan Johor untuk membuka lebih banyak PPV di negeri-negeri itu juga, dan di samping itu akan menggembling tenaga yang lebih banyak daripada sektor-sektor swasta, klinik dan juga doktor swasta. Sasarannya adalah 15 Jun akan ada 500 PPV klinik swasta sedia untuk menyuntik vaksin dan juga menjelang 30 Jun 1000 pusat pemberian vaksin daripada kalangan klinik swasta akan bersedia untuk memberikan vaksin kepada rakyat di seluruh Malaysia, dan PPV klinik dan hospital swasta dijangka akan menyuntik ataupun menyumbang 40,000 dos vaksin sehari. Ini selain daripada PPV yang sudah pun dibuka sekarang yang banyak dioperasikan oleh sektor kesihatan awam. Tapi masih lagi ramai yang bertanya. Ini adalah satu perkembangan yang kita alu-alukan. Tapi masih lagi ramai yang bertanyakan apa cabaran dan mengapa kita tidak boleh membuka lebih banyak PPV di lebih banyak tempat dengan lebih cepat. Khasnya di kawasan-kawasan kampung, di kawasan-kawasan di luar bandar, di mana mungkin penduduk-penduduknya sukar untuk pergi ke PPV di ibu negeri. Di Johor sebagai contoh, pada waktu sekarang hanya ada satu PPV di Johor Bahru yang mungkin menimbulkan kesukaran untuk orang ramai yang duduk jauh daripada JB untuk pergi mendapatkan vaksin mereka. Kita perlu faham, sedikit sebanyak sudah pun diterangkan oleh YBKJ sebentar tadi, tapi kita mahukan perkembangan lanjut dan juga penerangan dan pencerahan lanjut berkenaan dengan ini. Saya mahu bersama dengan Pengarah Hospital Chancellor Tuanku Mukhris, HCTM atau sebelum ini dikenali sebagai HUKM, Profesor Dato' Dr. Razman Jarmin. HCTM banyak terlibat dengan inisiatif vaksinasi COVID-19 sejak beberapa bulan yang lepas. Assalamualaikum, Profesor Dato'. Waalaikumsalam, Luqman. Apa khabar? Khabar baik, Datuk. Datuk, pertama sekali soalan yang masih ramai lagi bertanya, walaupun sudah pun diterangkan oleh YBKJ tadi, tapi sejak beberapa minggu lepas, persoalannya mengapa negara mengambil masa yang lama untuk membuka lebih banyak PPV di lebih banyak tempat? Terima kasih, Luqman, terhadap soalan itu. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu faham, semasa negara kita dilanda masalah COVID bermula daripada tahun lepas, rancangan untuk pemberian vaksin ini telah dimulakan daripada tahun lepas. Sebab itu kita telah menggunakan konsep fasa pertama untuk frontliners, kemudian fasa kedua kepada mereka yang berisiko iaitu berumur lebih daripada 60 tahun ke atas, dan fasa ketiga merangkumi rakyat yang lain. Dan memang dengan kerjasama di antara MOSPI selaku kementerian yang perlu mengagihkan vaksin dan Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka telah membentuk satu task force dan melihat dari segi keperluan, dari segi infrastruktur. Sebab untuk makluman, I think vaksin COVID kita kali ini adalah vaksin yang mempunyai sensitif terhadap temperature, Luqman, dari segi pembawaannya. Jadi fasiliti itu perlu diambil kira. Dan sebab itu masa peringkat awal fasa pertama telah dibangunkan sebanyak 600 pusat pemberian vaksin. Dan jika kita lihat fasa pertama telah berlangsung dengan jayanya dan telah habis bulan lepas. Tetapi bila bermula pada beberapa bulan yang lepas ini, bila peningkatan jangkitan COVID di negara kita ini telah menjadikan permintaan ataupun desakan untuk melakukan vaksinasi ini makin meningkat. Sebab umumnya kita tahu ini adalah cara yang terbaik untuk kita membendung jangkitan COVID seperti yang berlaku di negara-negara barat. So saya rasa cabarannya adalah lebih kepada pelaksanaan untuk mengenal pasti infrastruktur yang boleh digunakan dengan sebaiknya.
Jika sebelum ini kita menggunakan infrastruktur kerajaan seperti klinik kesihatan, dewan-dewan di bawah perbandaran dan sebagainya, dan melibatkan juga kaki tangan kesihatan. Untuk makluman Luqman dan hadirin sekalian, kaki tangan perubatan di Malaysia ini selain daripada yang bekerja di hospital sebagai frontliner dan petugas perubatan, kebanyakan yang melibatkan pemberian vaksin dan rawatan kesihatan adalah di seperti klinik-klinik kesihatan dan pusat kesihatan. Dan memang saya difahamkan Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggembelingkan sepenuh tenaga untuk menjalankan. Tetapi kita rasa saya bersetuju mungkin perlu ada pembetulan dari segi time frame ataupun masa untuk pemberian, untuk memastikan kita dapat menyegerakan pemberian vaksin ini kepada seluruh masyarakat, terutama di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin sebentar tadi, Luqman. Prof, itu ramai yang masih lagi tertanya kerana ada beberapa cabaran yang kita perlu hadapi. Kita tidak menafikan bahawa ianya begitu mencabar kerana situasi ini tidak pernah kita lihat sebelum ini. Kita perlu melakukan perkara yang lebih besar daripada yang kita lakukan sebelum ini dengan lebih cepat daripada yang kita lakukan sebelum ini. Tapi beberapa cabarannya adalah infrastruktur sebagai contoh. Ada yang mengatakan bahawa apabila kita mengadakan pilihan raya, kita sentiasa boleh buka dewan-dewan di kawasan setempat, kita boleh buka sekolah untuk dijadikan pusat mengundi. Kenapa kita tidak boleh lakukan yang sama apabila kita mahu memberikan vaksin, untuk membuka pusat pemberian vaksin? Tambahan lagi dengan sekolah sekarang cuti dan infrastrukturnya dah tak dipakai dan sebagainya. Kemudian kaki tangan, mungkin kita faham kaki tangan kesihatan dalam kalangan sektor, daripada kalangan sektor awam mungkin terhad, tetapi jika di satu tempat itu mungkin penduduknya kecil, di kampung dan sebagainya, boleh kita buka PPV yang tidak terlampau besar, tak memerlukan terlampau ramai kaki tangan, mungkin seorang ataupun dua orang, dan kita boleh menggembling juga tenaga doktor swasta untuk membantu di kawasan-kawasan sebegitu. Jadi adakah kita perlu melihat sama ada ini ada sesuatu yang kita boleh lakukan dengan cepat, atau adakah semua ini ada tapi mungkin masalah ataupun cabaran untuk transport, aspek pengangkutan vaksin ke kawasan-kawasan luar bandar, ada had masanya dan sebagainya. Kenapa kita ada delay ini, penangguhan ini sehingga sekarang? Okay. Untuk makluman dan para hadirin sekalian, jika kita lihat secara amnya pemberian vaksin ini bukanlah perkara baru kepada di kalangan masyarakat kita dan juga di antara petugas-petugas kesihatan, even termasuk daripada doktor-doktor di klinik swasta dan sebagainya. Jika kita pernah tengok pemberian sebagai vaksin influenza, meningococcus untuk mereka yang pergi umrah atau haji contohnya jadi memang itu diberi. Tetapi untuk pemberian vaksin COVID ini berbeza sedikit. Satu adalah dari segi yang kita panggil cold chain transport. Berbeza dengan vaksin-vaksin yang lain di mana cold chain transport ini tidaklah sebegitu sensitif berbanding dengan vaksin COVID yang memerlukan cold transport yang begitu spesifik. Dan satu lagi perkara yang saya ingin maklumkan di sini berkaitan dengan petugas kesihatan yang menangani vaksin COVID. Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberi satu garis panduan di mana ada beberapa bahagian semasa sebelum pemberian vaksin. Contohnya seperti membuat konsultasi dan juga memberi kebenaran. Perlulah dilakukan oleh pegawai perubatan ataupun pegawai farmasi, kerana jika kita dapat maklumat vaksin COVID ini adalah satu vaksin yang baru. Jadi kita perlu memberi penerangan yang jelas dan detail kepada masyarakat supaya mereka faham kebaikan dia, risiko dia, dan ada possibility of the kemungkinan besar kalau ada kesan-kesan samping yang boleh memudaratkan lah. Jadi dan, itu semua manpower yang kita perlukan di setiap PPV, Dato'. Adakah itu cabarannya? Yes, benar. Ada juga manpower issue, tetapi kita juga ada satu model yang telah dibangunkan di mana contoh PPV kategori 1 untuk 200 orang mungkin memerlukan hanya beberapa petugas kesihatan dan doktor, dan boleh dilakukan. Sebab tu saya rasa ini adalah satu inisiatif yang bagus yang telah dicadangkan oleh YB Khairi untuk meminta klinik-klinik swasta, petugas-petugas klinik swasta untuk membantu menyegerakan pemberian vaksin di kalangan penduduk kita. Itu adalah satu inisiatif yang bagus, Luqman. Katakan cabaran yang kita lalui juga, Prof, untuk membuka lebih banyak PPV di lebih banyak tempat. Khasnya di tempat luar bandar, tempat-tempat itu tiada infrastruktur untuk menyimpan vaksin-vaksin ini yang banyak daripadanya memerlukan
suhu yang terlampau sejuk. Dia memerlukan satu peti sejuk yang istimewa, bukan seperti peti sejuk yang biasa. Jika kita tidak ada cukup peti sejuk ini untuk diagihkan ke semua tempat lebih banyak PPV di serata Malaysia, apa sistem yang kita boleh pertimbangkan? Sebagai contoh, mungkin daripada JB, kita tahu di Segamat ada 1,000 orang mahu divaksin hari ini. Pagi itu baru dibawa vaksin itu dari peti sejuk di JB dan dibawa ke Segamat. Habis, kemudian ulang lagi setiap hari kerana tidak boleh disimpan di Segamat, sebagai contoh. Is this something yang kita boleh consider, Dato'? Yes, benar, Norman. Sebenarnya di Malaysia ni pun telah dikenal pasti. Dia ada dua kategori. Satu pusat pemberian vaksin dan satu lagi pusat simpanan vaksin. Dan setiap negeri dan setiap daerah memang ada lokasi-lokasi mereka. Jika contoh di Segamat berhampiran dengan Batu Pahat, mungkin ada pusat simpanan vaksin di Hospital Batu Pahat. Cuma dari segi delivery of the services lah, ataupun penghantaran vaksin tersebut, mungkin kita perlu fikirkan mungkin kaedah seperti mobile system, modal vaccination system yang pernah dibangunkan sebelum ini masa pemberian vaksin-vaksin ke sekolah, di mana berbanding dengan pesakit ataupun rakyat pergi ke pusat tersebut, perkhidmatan kesihatan sendiri pergi ke dewan-dewan yang sedia ada atau even kampung-kampung untuk memberikan. Jadi kawalan vaksin dari segi temperature boleh dilakukan, kawalan dari segi penilaian pesakit boleh dilakukan, dan itu boleh melebarkan lagi jaringan atau keperluan kita untuk membuat vaksinasi dengan pada kadar yang segera, Roman. Dan YB KJ juga tadi ada menyebut bahawa untuk kita pakai tenaga kerja swasta, doktor-doktor dan kaki tangan kesihatan swasta, ianya mungkin tidak straightforward. Mereka perlu melalui proses onboarding terlebih dahulu sebelum mereka boleh turut serta dalam proses pemberian vaksin COVID-19. Kerana vaksin COVID-19 katanya adalah berbeza sedikit. Boleh Datuk kongsikan apa kandungan onboarding ini dan apa yang diajar, apa yang lainnya, dan selalunya mengambil masa berapa lama untuk kita melatih doktor-doktor swasta untuk mengendalikan vaksin COVID-19? Okay. Untuk definisi onboarding yang dimaklumkan oleh YB Khairi tadi adalah berkaitan dengan satu dari segi pengurusan vaksin itu sendiri, dari segi kaedah keselamatan, kesihatan dan juga peraturan itu. Dan nombor dua, onboarding dalam kandungan onboarding adalah dari proses-proses pendaftaran dan pengenal pasti. Kalau ada pesakit berisiko, perlu dibuat latihan. Dan juga satu lagi, penggunaan MySejahtera dan MyVAS untuk pendaftaran mereka selepas menerima vaksin dan seterusnya mendapatkan tarikh-tarikh temujanji. Kami memang mengikuti latihan mengikut garis panduan yang telah diberi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan setakat ini alhamdulillah proses latihan onboarding itu tidaklah begitu sukar. Sekarang ini pun kebanyakan latihan diberi dalam bentuk online rather than secara fizikal, dan kita rasa setakat ini memang cukup jurulatih untuk memberi latihan kepada GP jika kita hendak melakukan onboarding training secara nationwide ataupun keseluruhan, Lokman. Okay.